Menarik petang ini, pemuda MCA kecewa tindakan Perdana Menteri pecahkan dua kementerian. Azizi Abu Naim berkata tiada gunanya ahli parlimen musuhi kerajaan. Ahli parlimen dan ADUN disaran berhenti merokok dan jadi contoh. Ahmad Dusuki disindir minta derma orang ramai baiki kereta milik syarikatnya. Rosmah Mansor mohon gugurkan pertuduhan penggubahan wang haram. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akila dalam Netstab News edisi petang Rabu 13 Disember 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Berita sepenuhnya, Timbalan Ketua Pemuda MCA Chong Yu Chua meluahkan rasa kecewa dengan tindakan Perdana Menteri memecahkan dua kementerian menyebabkan saiz kabinetnya bertambah besar. Dalam rombakan semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim memecahkan Kementerian Komunikasi dan Digital kepada Kementerian Komunikasi yang kekal bawah Fahmi Fazil dan Kementerian Digital yang dipimpin muka baru Gobind Singh Dio. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dipecahkan kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang dipimpin Menteri Lama Nik Nazmi Nik Ahmad dan Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Fadilah Yusof. Selain itu, jumlah timbalan menteri juga bertambah dari 27 kepada 29 orang. Jumlah ini lebih besar berbanding pentadbiran sulung Pakatan Harapan pada 2018 dengan 28 menteri dan 27 timbalan. Setakat ini, jumlah kabinet paling ramai dicatat ketika era Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob dengan 32 menteri dan 38 timbalan. Chong dalam kenyataan hari ini bagaimanapun tidak menyatakan jumlah ideal saiz kabinet yang ideal pada pandangannya. Sementara itu, beliau juga meminta Datuk Seri Anwar membuat penilaian berterusan terhadap prestasi anggota kabinetnya dan tidak teragak-agak menukar mereka bila perlu. Perkara itu, katanya, bagi memastikan mereka sentiasa berdedikasi dalam usaha mensejahterakan hidup rakyat. Tanpa menamakan secara khusus, beliau berkata menteri dan timbalan menteri yang selamat walaupun prestasi kurang memuaskan kali ini harus mengambil peluang kedua. Tidak ada gunanya jika mana-mana ahli parlimen mahu terus memusuhi kerajaan, kata ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim. Wakil Rakyat Bersatu itu berkata, permusuhan itu tidak membawa keuntungan terutama sekali untuk membantu rakyat. Katanya keputusannya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini juga bertujuan membantu rakyat. Beliau turut menjelaskan sebab beliau menyokong kerajaan kerana beliau perlu akses untuk masuk ke agensi-agensi persekutuan supaya dapat membantu rakyat. Mengulas lanjut, katanya beliau selaku wakil rakyat perlu menerima hakikat bahawa lebih atau hampir separuh pengundi di Gua Musang adalah peneroka yang mana kebergantungan mereka adalah kepada kerajaan persekutuan. Sementara itu, ditanya mengenai tindakan bakal dikenakan bersatu ke atasnya, Muhammad Azizi berkata, sudah 2 kali berlangsung mesyuarat kepimpinan tertinggi namun setakat ini belum ada tindakan daripada parti ke atas beliau. Sehingga kini 5 ahli parlimen bersatu sudah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Negara disaran menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dalam usaha kerajaan menghentikan tabiat merokok. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata, ia penting seiring kedudukan Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Negara sebagai penggubal dasar dan undang-undang negara yang tertinggi. Beliau berkata perkara itu perlu diberi perhatian oleh Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Berikutan ramai dalam kalangan senator dan wakil rakyat yang merupakan perokok tegar dan lebih malang perlakuan negatif itu ditularkan menerusi media sosial. Beliau juga memohon khidmat nasihat dan saranan daripada ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara agar tidak merokok di samping memandang serius penguatkuasaan Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 kelak.
Tambah beliau dalam sesi jawab lisan di sidang Dewan Negara, ahli Dewan adalah penggubal dasar dan sepatutnya perlu memberi contoh yang baik kepada masyarakat kerana banyak gambar dan cerita menerusi laman maya menunjukkan masih ramai perokok dalam kalangan ahli parlimen dan senator. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof yang ingin tahu langkah kerajaan memastikan penguatkuasaan undang-undang dapat membendung peningkatan merokok dalam kalangan generasi muda. Perbezaan bila ditimpa musibah, orang susah usahakan dapat duit, ustaz pula minta orang. Itu antara sindiran yang dilemparkan kepada seorang ustaz PAS selepas beliau didakwa meminta derma orang ramai untuk membaiki kereta milik syarikatnya yang terlibat dalam kemalangan. Satu hantaran di media sosial menunjukkan kereta milik syarikat Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani dipercayai terlibat kemalangan sekaligus memerlukan sekurang-kurangnya RM5,000 untuk kos pembaikan. Katanya beliau memerlukan 1,000 penderma untuk menderma sekurang-kurangnya RM5. Kemalangan yang melibatkan kereta media Ustaz Ahmad Dusuki berlaku pada akhir September lepas, agak parah apabila melibatkan bahagian depan dan belakang kenderaan. Sementara itu, pihaknya mendakwa tidak dapat membuat tuntutan daripada insurans disebabkan beberapa masalah teknikal. Untuk itu, beliau merayu sekiranya ada insan yang sudi menyumbang untuk membaiki pengangkutan media UAD selain turut menyertakan 2 akaun bank untuk meminta derma. Bagaimanapun, rata-rata netizen mengecam tindakan penceramah tersebut yang dilihat terlalu mudah menagih wang dan simpati daripada orang ramai. PAS terkenal dengan jolokan Parti Tin Melo kerana sering meminta derma untuk membiayai segala gerak kerja parti mereka. Isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak iaitu Rosmah Mansor mengemukakan representasi baharu kepada Jabatan Peguam Negara untuk menggugurkan pertuduhan penggubahan wang haram selain 5 kesalahan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri. Peguam Rosmah, Datuk Firoz Husin Ahmad Jamaluddin, memaklumkan bahawa representasi yang dihantar mempunyai isu serius yang perlu dipertimbangkan oleh Peguam Negara. Pihaknya turut memohon pendengaran kes dilapangkan sementara menunggu representasi itu selain tidak berniat untuk menangguhkan kes tersebut. Untuk rekod, ia merupakan representasi ketiga dihantar oleh isteri bekas Perdana Menteri itu selepas representasi pertama dan kedua yang dikemukakan masing-masing pada 3 Mei dan 18 Ogos lepas masih belum diputuskan oleh AGC. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib mengesahkan menerima representasi itu semalam dan memaklumkan kepada mahkamah bahawa representasi berkenaan belum ditaklimatkan kepada Peguam Negara. Hari ini ditetapkan untuk mendengar permohonan Rosmah bagi membatalkan kesemua pertuduhan dihadapinya. Bagaimanapun, Hakim Muniandi tidak membenarkan penangguhan prosiding hari ini dan meminta pihak-pihak terlibat meneruskan dengan hujahan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akila. Assalamualaikum dan salam sejahtera.